kita sambung lagi. Wa qillatil haya. Perkara yang keempat yang boleh menjahanamkan amalan kita ialah apabila sedikit perasaan malu. Qillatil haya. Saya buat macam ini teringat pula cerita apa nama Nujum Pak Belalang ni. Satu, banyak-banyak. Dua, sikit-sikit. Kan? Teringat pula cerita Nujum Pak Belalang tu. Orang yang sedikit malunya dah diangkat perasaan malu. Hari ni banyak tuan-tuan orang yang tak udah ada buat Facebook rakam, buat Facebook keluar video pakai baju dedahkan aurat. Udah tak ada malu tuan-tuan ni. Ya, pakai baju teruk-teruk tunjuk pada orang, udah tak ada malu. Bukannya kahwin pun duk berpeluk, bercium. Apa kejadahnya tuan-tuan? Tak ada malu sekarang ni. Tak ada dah perasaan malu nak tunjuk dalam video, ambil gambar dengan handphone masuk dalam Facebook, gambar pakai seluar pendek, duk basuh kereta, pakai baju seksi apa semua ni apa? Tak boleh ke kita ni malu? Duk seorang-seorang pun kita kena malu dengan Tuhan. Duk seorang dalam bilik pun kita malu dengan Allah, dengan para malaikat. Tiba-tiba dengan manusia ni macam tak ada apa perasaan. Ya, hilangnya perasaan malu. Malu nak buat maksiat dah hilang. Malu nak makan rasuah dah hilang. Malu berbohong dah hilang. Malu menipu dah hilang. Terang-terang menipu. Ni penyakit malu dah hilang, tuan-tuan. Terang-terang menipu. Kalau dulu kita kata laki-laki menipu, sekarang perempuan sekarang menaik sekarang ni. Inilah penyakit orang sekarang yang kita takut tuan-tuan jatuh kepada kita, iaitu penyakit hilangnya malu. Baik, daripada Acik Kamal. Saya baru ni difitnah. Saya mendoakan bagi Tuhan tunjuk, tiba-tiba dia jatuh sakit. Nak tanya adakah saya berdosa, minta penjelasan. Minta sembuh daripada sakit. Satu, kita berdoa supaya kebaikan datang pada kita. Kita tak boleh doa minta orang diturunkan balak dan sebagainya. Tapi kalau lepas kita berdoa, ya Allah, tiba-tiba dia sakit, bukan kita minta pun. Kan, kita tak minta pun, tapi dah jadi kat dia, nak kata apa? Yang kita tak naknya, ya Allah, buncitkanlah perut Pak Mat Tempe. Janganlah macam itu. Udah mengandung Pak Mat Tempe, lepas kita doa macam itu kan. Yang tu kita tak nak. Dibacanya Yasin, Pak saya nak bagi hancur. Tak maulah. Surah Yasin diturunkan bukan untuk bagi hancur orang. Surah Yasin diturunkan untuk beri kebaikan kepada kita semua. Daripada Lisa Ayub, ustazku sayang, amboi, awak nampak ku. Ustaz, kenapa hati saya belum terbuka nak berhijab? Kalau sekarang akak masuk dalam bilik, ambil tudung, akak dah boleh pakai tudung dah sekarang. Pergi ambil. Akak pergi ambil. Lepas ni kalau keluar rumah, akak ambil tudung, pakai tudung. Pakai tudung kena pakai tutup aurat lah. Janganlah pakai tudung pakai seluar pendek pula. Pakai tutup aurat semua keluar. Memang sekarang akak dah boleh buat. Kak Lisa tak payah nak tunggu hidayah daripada Allah. Sekarang Kak Lisa berubah. Dapatlah tu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada Kak Lisa Ayub. Kemudian kita ada juga daripada Naimah Durul Aman, Bandar Baru Putra Bercam, Zura Abdul Rashid, Izzah Azam, juga daripada Cik Puan Syahrul Amirul. Moga Ustaz jawab soalan saya di WhatsApp Ustaz ya. Baik, kita tengok soalan di WhatsApp. Baik. Macam mana buka WhatsApp ni pula banyak benar soalan. Udah tak tertengok dah saya tuan-tuan ni. Daripada Joe Jeff Jasmine, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi, kata dia. Sahabat saya nak masuk Islam, boleh atau tidak saya yang ajarkan dia mengucap dengan yakin, atau perlu orang yang diiktiraf? Abang sekarang pun boleh. Joe sekarang boleh Islamkan dia, lepas tu pergilah pejabat agama untuk daftarkan dia dan sebagainya. Yang penting dia Islam dulu. Yang penting dia mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz, saya Intan daripada Johor dalam WhatsApp tuan-tuan. Jika terdapat pendakwah-pendakwah yang terdiri pada vlogger yang menegur secara terang-terangan
kepada si pembuka aib seperti wanita atau lelaki yang membuat tarian atau video secara berpasangan yang bukan mahram di mana-mana media sosial. Perlu atau tidak teguran secara terang-terangan itu dilakukan atau pada pencerahan ustaz yang perlu dilakukan pada segelintir pendakwah-pendakwah blogger ni? Kalau boleh, yang pertama sekali direct lah pada yang buat benda-benda macam itu. Direct pergi pada dia. Kalau kita buat macam ni pun dia tak dengar apa faedahnya. Satu. Yang kedua, kalau nak buat umum, janganlah disertakan nama, disertakan siap dengan nama dan sebagainya. Dia pun ada juga maruah dia. Jadi dua cara tadi. Pertama, pergi direct kepada dia. Okey. Yang keduanya ialah kalau nak sebut secara umum, sebut secara umum. Ya, saya tak suka benda ini adalah haram. Sebut. Saya tak suka benda ini sebab ianya diharamkan dalam agama. Menari lelaki perempuan yang bukan mahram. Kemudian diambilnya video disebarkan kepada orang lain. Sudahlah buat benda haram, disebarkan pula benda haram, maka hukum dia haram. Jadi nama pun tak sebut, siapa yang buat kita pun tak tahu kan. Itu cara dia. Mohon pencerahan Ustaz. Saya Azrin, saya nak bertanya. Saya bekerja dengan majikan bukan Islam. Jadi waktu solat saya jamakkan tanpa qasar. Bila waktu rehat asar dan zuhur, macam mana solat saya sah tak saya lakukan? Hati-hati bekerja dan saya menetap di Melbourne, Australia. Jadi itu perkara yang tidak membolehkan melakukan semayang jamak, bukannya kita ada dalam keadaan sakit ke, duduk di hospital ke dan sebagainya. Semayanglah zuhur macam biasa. Okey, nanti dah habis semayang dah habis waktu kerja, dah habis asar, semayang asar lah macam biasalah, ya. Baik, kemudian saya nak bertanya ustaz, macam mana kita nak berdakwah kat kawan-kawan di sekolah yang jarang-jarang solat. Saya ni ada kawan bukan Islam, dia selalu tengok kami solat dan baca Yasin kat sekolah. Bolehkah kita ajak dia masuk sekali sekadar nak dengar, supaya dia dengar baca ayat Yasin, tak jadi masalah. Ya, ajaklah dia sekali supaya dia menghayati, tak menjadi salah. Yang salahnya dia ajak dia semayang sama-sama. Okey, yang tu tak payahlah ajak pasal dia bukan Islam lagi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Suhana. Saya nak bertanya, bolehkah wanita yang sedang mengandung sudah 9 bulan mengerjakan solat secara duduk disebabkan keadaan perut yang berat dan sakit? Jadi kalau demikian duduklah. Kalau dah kata tak boleh bangun, bergerak pun sakit, rukuk pun sakit, dah tak larat dah, mungkin kandungan dia terlalu besar sangat, tak boleh dah, maka harus pada masa itu mengikut keadaannya. Okey, mengikut. Mungkin pada waktu takbiratul ihram dia berdiri. Sebab dia mampu lagi berjalan, dia boleh berjalan lagi. Cuma dia berdiri lama tak boleh. Dia rukuk tak boleh, dia sujud tak boleh. Mungkin ada masalah dengan kandungan dia. Selepas itu barulah dia duduk dan sebagainya. Itu kena buka dalam YouTube. Ada kaedah semayang bagi orang yang uzur. Sama ada semayang duduk atau semayang di atas kerusi. Assalamualaikum Ustaz, saya Syukri. Saya nak tanya Ustaz, bagaimana kita nak hentikan jiran kita daripada mengganggu keluarga saya, terutama mak. Kalau boleh saya tak nak mereka mengambil kesempatan terhadap mak, sedangkan mak saya sudah nyanyuk. Mereka selalu meminjam motor dan kadang-kadang buat macam harta sendiri. Dulu simpan barang dalam peti ais, basikal dalam rumah. Saya pernah beri tegur mereka melalui WhatsApp, bercakap depan-depan, tapi mereka masih degil. Cuma apa yang kami sekeluarga tahu, mereka memang tak suka keluarga kami sejak dulu. Cuma biasalah mak sudah nyanyuk dan tak ingat apa pernah kami diserang oleh mereka. Jadi kalau keadaan macam tu, selamatkanlah mak kita tu, bawalah mak kita tinggal dengan kita. Jangan bagi dia duduk dengan jiran tu lah. Okey, kunci pintu pagar tu lah. Halang mak kita daripada keluar lah. Banyak benda yang kita boleh buat. Kalau kita cakap pada mak pun, mak dah nyanyuk, dia bukannya sedar. Jadi kitalah yang kawal mak kita, dan kitalah cakap baik-baik dengan jiran kita, tak boleh. Ya, kuncilah pintu pagar, takut mak keluar. Dan lebih senang nak selamat lagi ialah ada orang yang tinggal dengan mak sekali di rumah mak. Kalau tak ada siapa anak yang nak tinggal dengan mak di rumah dia, bawa mak tu tinggal dengan rumah kita, di rumah kita, lain daripada rumah mak tadi ni. Baik. Yang seterusnya, perkara yang seterusnya, watulul amal. Perkara yang boleh merosakkan amalan kita, yang menjahanamkan kita, yang kelima ialah
panjang angan-angan. Angan-angan tinggi, nak jadilah P.Ramlee, rambut macam duri, dikerinting sendiri, ambil jarum peniti, dicucuk atas pipi. Nak buat jerawat sendiri, salah cucuk kena gusi. Pimai-pimai tang tu, kaki naik ke matu. Teng, teng, teng. Ni lagu lama ni. 80-an punya lagu ni. Orang yang panjang angan-angan. Duduk kedai kopi, duduk tengok. Aku kalau inilah. Aku kalau inilah. Aku kalau inilah. Usaha tidak. Aku kalau dapat yang ni, kalau dapat yang ini, aku buat macam ni, aku buat macam ni. Usahanya tidak. Ini dipanggil tulul amal. Hidupnya akan habis dengan angan-angan, angan-angan, angan-angan. Yang disuruh ialah bercita-cita. Dan bila kita ada cita-cita, kita akan berusaha. Yang ini disuruh. Azam. Azam nak jadi orang berjaya. Silakan. Tetapi kalau kita tidak berusaha, maka dia akan menjadi satu bentuk angan-angan. Orang lain makin maju, orang lain makin berjaya. Kita pula makin ditakuk yang sama, silat-silat kita makin ke belakang. Maka dia akan merosakkan amalan kita. Ada orang yang nak jadi tuan alim, belajar tak nak. Ada orang nak jadi tok guru, belajar tak nak. Mai duk bercakap je, ilmu tak ada. Ini pun penyakit yang boleh sampai kepada kita, tuan-tuan. Akhirnya kita mengajar orang tanpa ada ilmu. Ilmu nak dapat dengan usaha. Ilmu nak dapat dengan panjang masa. Bukan boleh dengan masa yang pendek. Apatah lagi ilmu yang dapat konon-kononnya hanya daripada mimpi saja. Ataupun ilmu yang hanya dapat dengan main agak-agak saja. Itu jauh daripada ilmu, tuan-tuan. Baik, kita banyak lagi soalan-soalan ni, tuan-tuan. Subhanallah. Ramai betul yang bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan akan terus bersama saya sepanjang PKP ni. Kalau saya sihat dan line kita cantik, tidak ada aral yang menghalang, setiap malam kita akan bersiaran bermula jam 9.10 minit malam dan pada tajuk-tajuk yang berbeza pada setiap malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita ini akan mendapat manfaat sepanjang 2-3 minggu kita buat perintah kawalan pergerakan ni. Kuliah maghrib tak boleh buat, kuliah subuh tak boleh buat. Dengan cara ini kita teruskan lagi belajar dan belajar dan belajar.